Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tentang people. Saya ialah Wasyahira Akilah binti Waroslan dan nama ahli kumpulan saya adalah Najwa binti Muhammad Azizan. Ini adalah konten dalam slide kami. Terbahagi pada 3, iaitu definition of host and guest. Yang kedua adalah relationship of host and guest towards service quality, dan yang ketiga adalah customer mix management. Ini adalah definition of host and guest. Host ialah orang yang menjemput dan menyediakan makanan dan minuman atau hiburan. Guest bermaksud seorang yang dijemput untuk melawat rumah seseorang atau menghadiri majlis sosial yang tertentu. Sebagai contoh, majlis hari jadi. Relationship of host and guest towards service quality. Pertama adalah sebagai seorang host, iaitu tuan rumah, kita mestilah melayan tetamu dengan memuaskan keperluan dan kehendak mereka. Yang kedua ialah kita mesti melayan tetamu dengan penuh rasa hormat. Tamu adalah aset paling penting untuk mempromosikan syarikat atau sesuatu produk lah dekat syarikat kita. So, kalau ada orang datang beli produk dekat syarikat kita, jika dia pakai produk tu dan ia berhasil, maka dia bolehlah mempromosikan produk tu kepada orang lain. Sebagai seorang host, iaitu tuan rumah, kita mestilah mempunyai sifat sabar untuk melayan kerenah tetamu. Sebagai contoh, kita ni pelayan hotel. Kalau kita ada buat salah, memanglah tetamu tu akan komplain lah tentang kesalahan kita buat tu. Yang last sekali ialah sekiranya tetamu tidak berpuas hati dengan host, iaitu tuan rumah tersebut perlulah meminta maaf kepada tetamu tersebut, dan host tu dia kena berjanjilah kepada tetamu tersebut supaya dia tidak mengulangi kesilapan yang dia telah lakukan itu tadilah, gantikan sesuatu yang baru. Sebagai contoh, tetamu tu dia datang dekat restoran kita, dia order makanan yang sama seperti dalam gambar, tapi bila makanan tu sampai, dia tak sama pun macam dalam gambar tu. So, kita sebagai host mestilah menggantikan makanan tersebut dengan makanan yang baru. Okey, ini saja daripada saya dan saya akan serahkan kepada next presenter. Okey, terima kasih Kila atas pembentangan tadi. Sekarang saya akan membentangkan tentang pengurusan capura pelanggan. Yang pertama ialah definisi capura pelanggan. Okey, apa yang korang tahu tentang definisi capura pelanggan? Okey, definisi capura pelanggan ialah jualan yang didorong oleh jenis segmen pelanggan tertentu yang dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah jualan perniagaan. Di sini saya akan membentangkan tentang cara-cara untuk menguruskan capura pelanggan. Okey, yang pertama ialah luangkan lebih banyak masa bersama pelanggan. Sebagai contohnya, apabila kita luangkan lebih banyak masa bercakap terus dengan pelanggan tentang minat dan kebimbangan mereka, mempunyai interaksi bersemuka dengan pelanggan adalah penting jika anda bekerja sebagai jurujual. Berpakaian secara profesional, hubungi pelanggan dengan nama dan berjabat tangan adalah petua yang paling amat-amat dicarankan, daripada hanya membantu mereka mencari produk, kenali minat mereka supaya anda memberikan cadangan. Okey, yang kedua ialah hantar surat berita secara berkala. Sebagai contohnya, apabila hantar surat berita, ia dapat memberikan pelanggan maklumat yang mendalam tentang produk dan perkhidmatan. Ia hanya memerlukan beberapa halaman saja untuk membuat surat berita yang dihantar melalui email atau mail terus. Letakkan tawaran terbaik pada halaman pertama dan kemudian isi halaman lain dengan petua membeli belah, panduan produk, imej atau maklumat grafik. Okey, yang ketiga pula ialah gunakan perisian pengurusan perhubungan pelanggan.
Sebagai contohnya, apabila kita gunakan perisian ini untuk menyemak trend pembelian pelanggan, apabila tiba masanya untuk membangunkan produk baru, mengemaskini butiran mereka, apabila tiba masanya untuk menghantar surat berita dan terus mendapat maklumat tentang maklumat yang berharga yang melibatkan jualan dan keuntungan. Okey, yang keempat pula ialah hantar tinjauan. Sebagai contohnya, menghantar tinjauan pelanggan ialah cara yang paling ideal untuk menjalankan penyelidikan pembeli. Tinjauan ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklum balas. Okey, perkara utama adalah untuk menentukan tahap kepuasan pelanggan. Tinjauan juga merupakan alat yang berkesan untuk membantu penjual mengetahui lebih lanjut tentang pelanggan. Okey, yang akhir sekali ialah hantar insentif. Sebagai contohnya, jangan menawarkan produk tanpa menawarkan sejenis insentif seperti kupon atau hadiah percuma untuk mengekalkan pelanggan. Tunjukkan kepada mereka produk yang anda tawarkan. Pelanggan boleh meminta, terima dan ia juga dapat meningkatkan pengalaman. Tawarkan insentif ni akan dapat memastikan pelanggan berminat menggunakan produk kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye.